Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani pada malam ini memberikan fokus kepada dasar luar negara. Dan sudah pasti COVID-19 dan pandemik ini mengubah segala-galanya. Daripada cara kita bertindak, cara kita melakukan aktiviti harian, hinggalah kepada diplomasi dalam Malaysia dalam menghadapi dan juga beradaptasi dengan COVID-19. Justru bagaimana kita melihat dunia sudah berubah dengan boleh dikatakan secara total dan bagaimana adaptasi ini dilakukan. Saya bersama dengan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Sirih pulang ke Gagang, Datuk, kembali semula ke Wisma Putra. Namun sudah pasti situasinya cukup berbeza kalau dibandingkan ketika pertama kali menjawat jawatan Menteri Luar satu ketika dahulu. Apabila kita bercerita mengenai pandemik COVID-19, sudah pasti ianya mengubah daripada cara kita bersemuka untuk berdiplomasi sehinggalah kepada perbincangan isu-isu yang berkaitan. Bagaimana kita dapat memahami bahawa perubahan itu bagaimana ianya berlaku? Khususnya hari ini, diplomasi kesihatan itu menjadi satu perkara pokok dalam sesebuah negara untuk berhubung dengan negara luar dan juga boleh katakan untuk survive dan sebagainya. Bagaimana itu menjadi tunjang utama dalam kita menilai pencapaian 100 hari Datuk di Wisma Putra? Wow, ini macam soalan cepu mas lah. Awal-awal kita dah hantar, Datuk. Awal-awal dah tendangan penalti. Okey. Ya, sebenarnya pandemik ini mengubah sedikit sebanyak cara gaya kita menjalankan kerja-kerja diplomasi. Malahan ada orang yang menggunakan istilah diplomasi digital kerana banyak berlaku secara dalam talian. Namun saya kata dia tidaklah sampai begitu kerana teknologi digital itu bukan disiplin diplomasi tetapi dia adalah alat yang membantu kerja-kerja diplomasi. Tetapi memang prioriti utama kita sekarang ialah diplomasi kesihatan. Diplomasi kesihatan ini merujuk kepada usaha-usaha inisiatif bagaimana kerajaan-kerajaan sesama mereka dengan sektor swasta sama di dalam negara ataupun di luar negara masing-masing dan juga masyarakat sivil dengan saintis dan sebagainya bekerjasama. Jadi dia pendekatan yang multidisciplinary dengan pelbagai pemegang taruh untuk coordinate untuk bekerjasama dalam mengatasi COVID-19 dan juga boleh kata seluruh dunia mengambil sikap yang hampir sama atau pendekatan yang hampir sama dengan kerajaan Malaysia sejak zaman Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, iaitu cuba menyeimbangkan antara menangani masalah COVID dan membangun semula ekonomi. Cuma bagi kita, bila kita kata diplomasi kesihatan, ia memanglah yang di depan sekali ialah soal vaksin, kemudian soal-soal yang berkaitan dengan kesihatan awam, selain vaksin soal equipment, peralatan yang kita nampak tu, mesin-mesin yang pakaian, sarung tangan, pelitup muka, itu semua adalah bahan-bahan yang mustahak. Dan tetapi dia tidak terhad dekat situ. Dia juga melibatkan soal sains dan banyak disiplin yang sebenarnya bercantum ataupun terlibat di bawah apa yang dipanggil diplomasi kesihatan ni. Datuk, bagaimana kita memahami bahawa ini juga menuntut Kementerian Datuk untuk bekerjasama dengan kementerian lain? Sudah pasti dengan Kementerian Kesihatan, sudah pasti dengan MITI. Tapi bagi rakyat di bawah sini, diplomasi kesihatan ini bagaimana kita melihat lapisan-lapisan dan juga gerak kerjanya supaya kita mudah untuk fahami, tidak dengar eksklusif diplomasi kesihatan tu. Okey, diplomasi tetap diplomasi dan kerangka besar dasar luar kita tidak berubah, ya. Komponen-komponen, elemen-elemen yang fundamental itu kita mahu bekerjasama dengan semua negara. Keutamaan kita fokus kepada ASEAN, semua itu tak berubah. Semua itu tidak berganjak sedikit pun. Yang saya kata ialah prioriti semasa dan untuk beberapa tahun akan datang ialah diplomasi kesihatan. Jadi kalau saya bagi perumpamaan, contohnya yang kita selalu sebut ialah PBB,
PBB itu besar. Itu kalau diplomasi yang biasa, PBB lah. Lepas itu dia ada pula Majlis Keselamatan, ya. So Majlis Keselamatan versi diplomasi kesihatan ni ialah WHO lah. Kemudian kalau dalam diplomasi biasa kita tahu ada 5 kuasa-kuasa besar. Di sini mungkin kita ada syarikat-syarikat besar yang mengeluarkan vaksin. Kalau dalam diplomasi biasa kita bercakap tentang negara maju, negara sedang membangun, negara miskin. Kalau dalam konteks diplomasi kesihatan kita ada negara pengeluar vaksin, negara yang donor, dia memberi sumbangan vaksin, donor country, kemudian negara yang menerima vaksin. Kalau dalam diplomasi biasa kita selalu kata Malaysia nak menggunakan pendekatan pertengahan. Jadi sebab kita ni bukan kuasa besar, kita juga bukan negara miskin. Sama juga dalam diplomasi kesihatan, dari satu segi kita menerima vaksin sumbangan daripada negara tertentu, kita juga membeli, tapi kita juga membantu misalnya Palestin, Bosnia. Jadi ada sedikit pendekatan yang baru yang kita harus gunakan sambil kita tetap dengan kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan atau fundamental yang saya kata yang itu tidak berubah dari segi kerangka besar dasar luar. Datuk, bagaimana kita nak memahami bahawa asas diplomasi Malaysia itu sudah cukup cantik. Kita berada dalam kesederhanaan, tidak berkecuali, dan itu dasar yang kita warisi daripada pembentukan Malaysia lagi daripada awal sekalipun. Justru apabila ada perdebatan dan juga perbincangan mengenai diplomasi vaksin, diplomasi kesihatan, Datuk menyebut tadi bahawa hari ini kita bukan melihat sahaja kuasa-kuasa besar itu dalam konteks kuasa besar ekonomi atau ketenteraan, tetapi kuasa besar dalam menangani pandemik ini yang menjadikan dan juga mengubah cara diplomasi itu pada hari ini. Dan dalam aspek itu bagaimana juga Malaysia juga dikenali dengan suara yang terbuka tetapi masih lagi vokal. Dunia hari ini bercerita mengenai ketidaksamarataan daripada segi pengakihan vaksin, dan juga itu akan menghalakan ataupun mewujudkan ketidaksamarataan ekonomi dan sebagainya. Justru bagaimana kita menempatkan diri kita di peringkat global dengan situasi dan juga suasana yang cukup berbeza pada hari ini? Okey, diplomasi kesihatan ini yang saya belajar sekarang ni lah. Dia tak ada sangat istilah yang selalu diguna di kalangan diplomat ni, megafon diplomasi. Ni kenyataan kami mendesak begitu. Misalnya kalau dalam kerangka yang biasa tu kita pergi ke contohnya kalau kita menjadi anggota Majlis Keselamatan. Ataupun kalau kita bukan anggota Majlis Keselamatan di PBB, kita mungkin nak co-sponsor beberapa resolution dengan negara-negara lain. Dan biasanya memang ada sedikit kebisingan lah, kenyataan yang lantang dikeluarkan. Tetapi saya dapati dalam kerangka diplomasi kesihatan ni dia semuanya bijaksana je. Dia tak ada nak bising-bising. Kita juga menyuarakan, saya fikir rakyat mungkin tak pernah dengar pun bila kita sebut tentang kerisauan kita bahawa ada negara yang mungkin terpinggir dalam pembekalan vaksin. Sebabnya dia tidak menggunakan strategi yang selalu keluar kenyataan akhbar, mendesak sana, mendesak sini. Yang ini memang banyak perundingan yang dilakukan. Kalau dulu YBKJ dan Dr. Adham sekarang pun masih YBKJ mengetuai soal pembekalan, mendapatkan bekal vaksin dan sebagainya. Dan yang satu lagi yang saya lihat menarik ialah dalam diplomasi kesihatan ni saya kata tadi ada banyak disiplin yang terlibat, tetapi juga ada dua kumpulan profesional yang saling faham, memahami dan mempelajari cara kerja yang satu lagi. Di satu pihak kita ada diplomat dalam pengertian yang biasa,
pegawai MOFA sebagai contohnya pegawai Wisma Putra. Di satu pihak lagi ialah pakar-pakar kesihatan kita. Jadi di satu pihak diplomat belajar tentang kesihatan awam, ya, dan di satu pihak yang lagi ialah pakar-pakar kesihatan kita belajar tentang cara gaya diplomasi dalam ini. Jadi itu satu perkara yang menarik. Dan kalau dulu selalunya orang anggap dua kementerian yang sering bersama dalam hal ehwal antarabangsa ialah Kementerian Luar dan MITI. Sekarang ialah Kementerian Luar, MITI tetap, tapi ada Kementerian Kesihatan sama. Ya. Datuk, dalam aspek lain juga kalau kita bercerita mengenai rakyat Malaysia, mungkin juga kita memahami bahawa hampir 2 tahun kita menutup sempadan kita. Dalam aspek itu bukan sahaja bercerita mengenai aspek ekonomi tetapi daripada segi hubungan juga. Kalau kita mengambil contoh mudah, hampir 200,000 rakyat Malaysia berada di Singapura terkandas. Perbincangan sudah dilakukan sejak setahun lalu tetapi dinamik COVID-19 itu juga sedikit sebanyak merencatkan beberapa perancangan yang sudah pun diatur dan juga dibincangkan. Begitu juga dengan perbincangan dengan Indonesia dan sebagainya. Justru Datuk, bagaimana ini juga adalah satu amanah besar untuk Datuk Galas dan juga untuk kita fahami bagaimana kerangka-kerangka itu. Kerana dunia juga bercerita mengenai vaksin, pasport dan sebagainya. Justru kalau Datuk boleh mudahkan untuk kita fahami bagaimana gerak kerja ke arah itu. Kerana ramai lagi yang bercerita bahawa dah lama tak jumpa dengan mereka yang terkandas ataupun bekerja di Singapura, tidak dapat pulang berjumpa dengan keluarga. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan yang lain dalam konteks pembukaan sempadan dan sebagainya. Mungkin Datuk dapat terangkan sikit sebanyak mengenai perkara itu? Ya, khusus saya fikir dengan Singapura. Kebetulan saya bercakap telefon dengan Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian. Pada hari kedua saya lapor diri di Wisma Putra dan semalam saya ada pertemuan dengan Pesuruhjaya Singapura ke Kuala Lumpur dan itu perkara yang utama yang kami bincangkan. Kita sedang di peringkat akhir SOP di pihak kita dan akan segera kita kongsikan dengan pihak Singapura pula. Singapura juga sebenarnya berharap sangat supaya ada keputusan yang segera juga kerana selain daripada soal pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura, sebenarnya mengikut Pesuruhjaya Singapura di Kuala Lumpur, dia kata rakyat Singapura pun dah lama sangat terkurung, mereka pun nak melancong, orang kata lepas ngap mereka untuk ke Semenanjung terutamanya. Dan sekiranya ini berlaku dengan segera, maka itu bermula satu fasa yang penting, ya, bermakna kita benar-benar orang kata faham tentang cara untuk mengatasi, menangani dan hidup bersama dengan COVID-19. Sebab kita semua tahu pakar-pakar, para saintis, penyelidik mengatakan bahawa COVID ni takkan pergi dengan begitu cepat. Setahun dua lagi sekurang-kurangnya kita kena terpaksa berhadapan, tetapi sesudah masing-masing rakyat baik Malaysia maupun di Singapura telah mencapai tahap herd community ataupun istilah lain yang digunakan, pokok pangkalnya apabila kita ada keyakinan untuk berinteraksi dengan lebih rapat sambil kita patuh dengan SOP yang strict, ya. Tapi dalam masa sama di peringkat Malaysia sendiri dengan vaksinasi kita yang mencapai tahap yang cukup membanggakan, sebenarnya kita sudah bersedia ke Datuk untuk membuka dan juga perbincangan itu boleh dipercepatkan ataupun bagaimana kita melihat? Apa mungkin prasyarat dan juga elemen yang perlu kita fahami? Dia begini, ada dua perkara. Satu ialah kesediaan kita yang saudara sebutkan tadi. Maknanya kita nampak gayanya seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sehari dua yang lepas ialah soal apabila rakyat mana-mana di kalangan kita yang sudah
lengkap 2 dos misalnya, dia lebih banyak uh, istilahnya pengecualian atau kebebasan. Kelonggaran. Ah, Ha. maknanya kelonggaran apa sajalah istilahnya, maknanya walaupun di tempat yang masih fasa 1 ya, mereka dibenarkan untuk bergerak, mungkinlah tidak sebebas macam dulu, tetapi tidaklah seperti dalam PKP. Jadi itu di pihak kita. Kemudian Singapura tentu ada juga perkiraan mereka kerana dia melibatkan rentas sempadan antara dua buah negara, dan kita juga harus melihat sementara kita tak boleh rentas negeri dalam negara, macam mana pula boleh rentas antara dua negara. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil, ya. Datuk, ketika sidang media pertama di Wisma Putra pada minggu lalu, Datuk bercerita mengenai Majlis Perundingan Dasar Luar yang akan dianggotai dan dipenguruskan oleh Datuk sendiri dan juga dianggotai oleh NGO, ahli-ahli akademik, orang politik dan sebagainya. Mungkin kita dapat fahami kerangka dan juga bagaimana penubuhan Majlis Perundingan ini dapat berfungsi dan juga meraihkan idea dan juga memahami cabaran-cabaran baru yang digalas oleh Wisma Putra. Semasa saya di sini dulu pun saya ada majlis yang sama, dan ini kali yang kedua, dan saya juga telah berbincang dengan Speaker Dewan Rakyat supaya jawatan kuasa khas pilihan Special Select Committee tentang hubungan antarabangsa ditubuhkan di Parlimen dan dianggotai oleh kedua-dua pihak, kerajaan, wakil kerajaan dan wakil pembangkang. Kerana pada saya, kita harus menggunakan pendekatan perundingan ataupun syura dengan melibatkan pelbagai pemegang taruh. Sebab itu dalam majlis yang saya tubuhkan ini ada 11 orang daripada luar kerajaan, dan mereka itu ahli perniagaan, ada yang orang daripada NGO, ada ahli akademik, ada aktivis dan sebagainya, dan mereka mereka memperkayakan pemikiran kita tentang dasar luar dan juga amalan-amalan yang ingin kita laksanakan dalam dasar luar kita. Tetapi saya harus jelaskan, pada saya lah, dasar luar kita ni ada 2 komponen. Komponen yang pertama itu dia bersifat fundamental, bersifat prinsip, dan dia kekal, dan ini sudah diamalkan sejak zaman berzaman. Tadi saya ada sentuh sedikit. Bila saudara sebut tadi bagaimana standing kita di pandangan dunia, sebenarnya walaupun berubah kerajaan, orang menghormati kita kerana dasar luar kita itu ada konsistensi. Misalnya orang tahu pandangan Malaysia tentang ASEAN, tentang Laut Cina Selatan, tentang Palestin dan sebagainya itu sama dari dulu sampai sekarang, tetap dengan prinsip kalau bersetuju bersetuju, kalau tak bersetuju tak bersetuju, dan keutamaan kita itu masih konsisten. Cuma yang kedua, komponen yang kedua itu yang merupakan prioriti semasa atau bidang tumpuan semasa. Jadi saya melihat apa yang sekarang dan apa yang mungkin 3 atau hingga 5 tahun akan datang. Di situ datangnya beberapa pendekatan ataupun tema baru yang ingin kita bawa, bukan untuk mengubah dasar luar, tapi ini kerana kepentingan semasa ataupun tambahan kepada apa yang sudah sedia ada. Jadi yang paling pokok itulah diplomasi kesihatan. Selain daripada itu, kita bercakap juga tentang pelaburan ekonomi digital. Diplomasi ekonomi memang sedia ada, tetapi yang baru itu ialah kerana memang selaras dengan, ingat kita ada My Digital, dan kerana itu misalnya kalau dulu MIDA dan Matrade mainkan peranan, tetapi bila tentang ekonomi digital
ada lagi satu agensi yang penting, MDEC, yang kebetulannya bawah kementerian saya sebelum ini. Jadi yang jalur itu juga harus diselaraskan. Kemudian kita bercakap soal hidup bersama dalam budaya damai atau peaceful coexistence, itu sebagai menyahut semaraknya kembali multilateralism di pentas antarabangsa. Kemudian kita bercakap tentang diplomasi budaya. Yang ini saya perkenalkan di Wisma Putra. Bukanlah sebelum ni tak ada, tapi kita kena membawa ini sebagai satu lebih orang kata dengan lebih cergas lagi. Datuk, apabila Datuk menyebut mengenai Jawatankuasa Pilihan Khas tentang hal ehwal antarabangsa, sudah pasti kita ada asas hubungan luar dan juga diplomasi yang baik. Namun kita tahu juga sejak 5 tahun kebelakangan ini pertentangan politik itu begitu kuat sekali. Kadang-kadang isu-isu berkenaan dengan dasar luar juga begitu sensasi untuk dibincangkan dari blok-blok parti yang berbeza-beza. Justru hari ini rakyat menuntut bahawa perlunya ada rundingan rentas parti. Perdana Menteri juga menyebut perkara yang sama. Bagaimana Jawatankuasa Pilihan Khas di peringkat parlimen ini dapat mengharmonikan perkara-perkara ini? Kalau cerita pasal politik, mungkin ada aspek tertentu, tapi isu dasar luar dan sebagainya adalah sesuatu yang perlu dibincangkan dan syurat dan dimesyuarahkan bersama. Adakah itu antara matlamat akhirnya nanti, Datuk, dan itu tidak beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar luar itu tidak dipolitikkan terlampau sensasi atau bagaimana, Datuk? Ya, dua hal. Yang pertama macam yang saudara sebut, supaya kita ada pertemuan dari segi kefahaman tentang dasar luar. Walau bagaimanapun saya kena menyebutkan juga, lazimnya kita tak banyak sangat perbezaan antara ahli politik. Saya fikir dalam dasar luar jarang ada perbezaan besar antara anggota parlimen peringkat kerajaan dan di pihak pembangkang. Kalau ada pun itu soal penekanan, soal tumpuan. Tapi umumnya lazimnya kita banyak persamaan. Namun yang kedua ialah dalam kita memperkayakan kandungan dasar luar dan amalan dasar luar, saya fikir sangat penting untuk dasar luar dan isu-isu antarabangsa dibahaskan dengan lebih mendalam. Dan kalau semua itu nak dibahaskan di lantai Dewan Rakyat, mungkin tak cukup masa. Kerana ada setengah-setengahnya itu agak detail. Dan kalau Malaysia ingin meningkatkan peranan dia di pentas antarabangsa, kita perlu dapat dukungan dari ahli-ahli parlimen. Dan kalau kita melihat cara beberapa buah negara atau banyak negara maju, lazimnya mereka ada jawatankuasa hal ehwal antarabangsa, ada macam-macam nama lah yang digunakan di parlimen masing-masing. Dan di situ isu-isu yang penting itu dibincangkan dengan lebih mendalam supaya apabila ia dibawa ke Dewan Rakyat dalam perbahasan yang umum sifatnya, sekurang-kurangnya kita dah ada beberapa persetujuan awal di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Datuk, akhir sekali, mungkin ramai yang tertanya mengapa Malaysia mengambil tindakan yang begitu berhati-hati untuk mengulas dan juga melihat kepada situasi di Afghanistan. Bagaimana kita perlu fahami tindakan yang diambil oleh kerajaan dan juga Kementerian Datuk sendiri untuk memastikan bahawa kita melakukan dan juga mengeluarkan kenyataan yang tepat dan juga betul. Apa rasional di sebalik semua ini? Kerana ada pihak yang bertanya, kenapa lambat sangat untuk kita berikan respon kepada apa yang berlaku di Afghanistan? Ada yang risau mengenai bagaimana penguasaan Taliban dan sebagainya. Bagaimana penjelasan Datuk? Ya, kita mempunyai kedutaan di New Delhi yang merupakan duta Malaysia ke India yang juga bertanggungjawab sebagai wakil rasmi kita di Afghanistan sejak dahulu. Pada waktu yang sama, kita juga ada kedutaan kita di Pakistan yang juga membantu. Kita mengambil pendekatan yang berhati-hati tetapi juga optimistik.
tentang masa depan Afghanistan. Cautious optimism, kalau saya boleh gunakan dalam bahasa Inggeris. Kita berhati-hati kerana kita nak memastikan apabila kita mengiktiraf sesebuah kerajaan, dan ini bukan hanya amalan kita di Afghanistan, bahawa kerajaan yang kita iktiraf itu mempunyai beberapa elemen yang bersesuaian dengan kepentingan Malaysia dan bersesuaian dengan kita. Malaysia secara lazimnya kita percaya kepada pengiktirafan kepada kerajaan yang dipilih rakyat. Itu prinsip yang awal, yang lazim, dan kita gunakan itu di mana-mana. Sebab itulah apabila kita melihat contohnya di Palestin, ya, mengapa kita rapat dengan Fatah, kita juga berhubung dengan Gaza, kerana mereka dipilih oleh rakyat. Dan mengapa kita, walaupun kita bukanlah satu demokrasi yang besar dan ramai orang mengkritik sama ada kita ni benar-benar demokrasi atau illiberal demokrasi atau kuasi demokrasi, tapi kita masih sebuah demokrasi. Jadi rakyat memilih kerajaan di sesebuah negara itu perkara pertama yang kita lihat. Jadi apabila ia tidak berlaku begitu, maka kita harus berhati-hati. Sebab kalau kita terlalu cepat mengiktiraf sesuatu keadaan yang luar daripada kebiasaan, kita bimbang kepada kesan-kesan lain. Seolah-olah kita memberi signal bahawa kita tidak serius dengan demokrasi, ataupun kita memberi signal bahawa kita mendokong sesuatu faham politik atau sesuatu ideologi yang radikal dan sebagainya. Namun kita tetap ingin ada hubungan yang akrab dengan Afghanistan. Sebab itu Duta Afghanistan di Kuala Lumpur, walaupun secara rasmi dia pun belum tahu lagi sama ada dia akan terus menjadi duta, kerana kerajaan Afghanistan itu pun yang baru diumum nampaknya belum lagi sempurna, hanya beberapa orang saja diumumkan dan mereka pun kata ini interim sahaja. Jadi tapi kita tak suruh pula Duta Afghanistan ni you baliklah sebab ni dah kerajaan berbeza. Kerana pada kita sementara kita pun sangat berhati-hati, dia pun tidak tahu lagi tentang kedudukan dia sebagai seorang wakil rasmi Afghanistan. Okey, Datuk. Nampaknya itu saja masa yang kita ada untuk malam ni. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam agenda awal ni. Kita bercerita mengenai diplomasi kesihatan sehinggalah ke Afghanistan. Semoga ada banyak lagi masa juga untuk kita bincangkan dalam slot-slot lain dalam agenda awal ni. Terima kasih Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar, kerana bersama dengan kami dalam agenda awal ni pada malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.